Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Sebelum kita berbahas tentang kisah Mak Rempit ni guys, apa kata korang subscribe ke channel aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang guys. Bagi korang yang telah subscribe tu, korang memang terbaik guys. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to the story. Guys, korang pernah dengar tak kisah mayat yang dah ditanam hidup balik selepas 3 hari? Dulu aku pernah dengar lah, dalam tahun 90-an dulu. Dengar pun dari mulut ke mulut. Maklumlah, dulu internet mana ada, telefon pun guna public phone je. So mana yang belum dengar tu, meh aku cerita. Untuk pengetahuan korang, nama-nama dalam kisah ni aku dah ubah tau. Kisah ni diceritakan oleh kawan baik arwah Kamal yang hanya mahu dikenali sebagai Mus. Masa kejadian tu, umur Kamal baru 19 tahun guys. Dia disahkan meninggal dunia bila dia terpelanting selepas motosikal dia terbabas masa tengah berlumba dengan kawan-kawan sekampung, termasuk si Mus ni sekali. Tapi guys, selepas 3 hari dikebumikan, kubur Kamal digali semula dan Kamal hidup balik dengan badan dia penuh dengan kesan torehan. Cerita ni pernah menggemparkan sebuah perkampungan di Perak pada penghujung tahun 80-an dulu guys. Pada hari kejadian tu, orang ramai dah mula berkerumun dekat kawasan perkuburan. Ramai yang datang guys. Tak ada kematian pun masa tu. Diorang datang sebab teruja nak tengok sebuah kubur berusia 3 hari digali semula guys. Mus pun datang sekali. Mana mungkin dia tak datang. Kubur yang nak digali tu kubur Kamal, kawan karib dia sejak kecil lagi. Mus dapat tahu pun bila tersebar berita keluarga arwah nak korek balik kubur Kamal. Sejak arwah dikebumikan, dah 3 malam berturut-turut mak dia bermimpi. Kamal menangis-nangis bagi tahu yang dia masih hidup lagi dan minta dikeluarkan dari kubur. Sebab itulah mak dia berkeras minta abang arwah dapatkan surat perintah mahkamah untuk korek balik kubur tu. Memang mengejutkan guys. Betul tak? Mana mungkin orang yang dah disahkan mati oleh doktor boleh hidup semula? Apatah lagi dah 3 hari ditanam dalam tanah. Tak mungkin, betul tak? Hilang anak dah tentu sedih. Terbayang-bayang lagi terasa macam anak dia masih hidup. Biarlah dikorek semula supaya tenang hati mak si Kamal ni. Itulah kata orang kampung. Ada juga yang kata tu kerja gila, menyeksa mayat namanya. Sampailah masa untuk kubur Kamal digali semula. Surat pelepasan mahkamah dah lulus. Polis dengan doktor pun datang sekali sebagai saksi. So bermulalah penggalian tu guys. Sedikit demi sedikit tanah tu disodok keluar guys. Sehinggalah jenazah yang ditanam 3 hari lalu kelihatan. Masya Allah, Astaghfirullahalazim. Bila jenazah diangkat keluar, semua yang ada dekat situ mengucap panjang guys. Termasuklah si Mus ni sekali. Mus ni ada dekat tepi kubur tu guys. Ramai yang terjegim bilik mata guys. Tenganga mulut pun ada. Macam tak percaya dengan apa yang diorang nampak. Kain kapan yang balut jenazah Kamal koyak rabak guys, macam dicari-cari, dan tubuh Kamal dipenuhi dengan kesan luka torehan. Luka tu garisnya memanjang guys, macam kena libas dengan sesuatu yang tajam. Lukanya dalam guys, hingga nampak daging, tapi tak berdarah. Semua yang datang tu terkejut. Macam mana kain kapan jenazah yang baru 3 hari ditanam guys habis koyak rabak macam tu sekali, dengan tubuh penuh dengan kesan luka. Sedangkan masa dikapankan, tubuh jenazah elok je, dia hidup lagi. Kata doktor, sebaik periksa nadi Kamal, nadinya sangat lemah guys, tapi disahkan masih hidup. Kamal dikejarkan ke hospital dan ditempatkan di unit rawat terapi. Kamal koma guys. Selepas 3 bulan terlantar, barulah dia tersedar. Sebaik je dia sedar, dia terus menangis. Kamal tinggal dekat hospital selama 6 bulan sebab nak merawat luka-luka dekat badan dia guys. Kata doktor, nasib baik kedalaman luka tu tak kena organ dalaman dia. Sebab tu Kamal masih selamat. Ramai yang heran guys, macam mana Kamal boleh luka macam tu sekali? Apa sebenarnya yang berlaku semasa dia dalam kubur? Kamal hanya diam je. Kadang-kadang bila orang tanya, dia menangis guys. Sejak sedar dari koma tu, perangai Kamal terus berubah. Dia jadi pendiam, banyak termenung dan menangis guys. Dia mula mendekatkan diri pada Allah. Percakapan dia pun berubah guys. Sikapnya lembut. Segala perangai buruk yang sebelum ni dia buat, dia tak buat dah. Kamal yang dulu jahat dah bertukar menjadi baik. Sebagai kawan karib, puas juga si Mus ditanya tentang pengalaman dia dekat alam sana. Tapi Kamal diam je. Selepas hampir setahun kemudian, setelah puas membujuk, barulah Kamal terbuka hati untuk bercerita. Katanya, kalau korang rasa apa yang aku rasa masa dekat sana dulu, korang tak akan buat perkara yang boleh mendatangkan dosa. Dalam keadaan sedih, Kamal bercerita tentang pengalaman dia merasai seksaan kubur tu guys. Masa tu dah gelap. Aku kat mana?
Kenapa sekeliling aku hitam? Kamal tertanya-tanya di dalam hati. Dia berpusing-pusing dalam ruangan yang hitam pekat tu. Ruangan tu panas guys, sempit dan tak selesa. Dia nak keluar dari situ tapi tak nampak jalan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Sayup-sayup je dia terdengar bacaan talqin yang dah habis dibacakan. Kenapa orang baca talqin ni? Siapa yang mati? Kamal tak nampak. Tapi guys, dia dapat dengar suara para jemaah mula bangun hendak melangkahkan kaki pergi meninggalkan kubur tu guys. Tiba-tiba bunyi tapak kaki jemaah melangkah bergema sangat kuat guys. Setiap kali yang melangkah tu cecah tanah, bunyi dentuman kuat macam halilintar membelah bumi guys. Suasana bergegar macam gempa bumi. Dum, dum. Sakit, sakit. Kamal menutup kedua-dua belah telinga dia. Tak tahan dengar bunyi yang sungguh kuat tu, macam nak pecah gendang telinga dia guys. Bunyi tu terus bergema. Tidak lama, 7 kali je berbunyi. Selepas kali ke-7 guys, keadaan berubah jadi sunyi sepi. Kamal pandang sekeliling dia, hanya hitam pekat je. Kemudian guys, seret, seret. Apa tu? Kamal menggigil ketakutan. Bunyi macam rantai besi yang diseret dekat atas lantai. Desingan bunyi rantai tu mengerikan guys. Tiba-tiba dekat depan dia muncul 2 orang lelaki memakai serban dan berjubah putih guys. Muka kedua-dua lelaki tu nampak sama, tak tua tak muda. Sambil berjalan menuju ke arah Kamal tu guys, tangan kedua-dua lelaki tu menyeret rantai besi sebesar lengan. Rantai tu panjang guys, tak nampak penghujungnya. Sampai dekat depan Kamal, kedua-dua lelaki tu berhenti. Kemudian lelaki tu bertanya, "Man rabbuka?" Suara lelaki tu bergema guys, rasa macam bergoncang alam tu. Aku tak tahu, aku tak tahu. Tolong, aku nak keluar dari sini." Hanya itu yang dijawab oleh Kamal guys. Zas! Salah seorang dari lelaki tu mengayunkan rantai dekat tangannya ke arah Kamal. Rantai tu melilit Kamal dari atas sampai ke bawah, kemudian bergulung-gulung membenamkan Kamal jauh ke dalam lapisan tanah guys. Sakit, sakit, tolong aku ya Allah, sakit. Kamal menjerit sekuat hati. Tak terperi sakitnya guys bila rantai tu dilibas membelit badan dia. Terasa daging dia macam disiat-siat sampai berkecai. Dalam keadaan dia meronta-ronta kesakitan tu guys, tiba-tiba kedua-dua lelaki tadi muncul semula dekat depan dia. Kali ni mereka bertanya, "Man nabiyuka?" Tak tahu, aku tak tahu. Tolong jangan seksa aku. Tolong aku ya Allah. Kamal merayu guys, tapi tak ada siapa yang peduli. Sekali lagi lelaki tu melibas rantai di tangannya. Tubuh Kamal berbelit dikelar dengan rantai besi panas tu dan dihumban jauh ke dalam lapisan bumi. Sakitnya tak mampu dibayangkan. Dan selepas merasai kesakitan yang maha dahsyat tu guys, lelaki tu akan terus muncul dekat depan dia lagi. Setiap kali tu juga lelaki tu bertanya lagi, "Ma dinuka?" Setiap kali ditanya, setiap kali tu jugalah Kamal jawab, tak tahu. Bukannya Kamal tak faham guys. Walaupun kedua-dua lelaki tu bertanyakan soalan dalam bahasa Arab, Kamal faham maksudnya. Tapi tak tahu kenapa dia tak boleh jawab semua soalan tu. Sebaik je Kamal cakap tak tahu, dia kena libas dengan rantai besi yang ada dekat tangan lelaki tu guys. Bunyinya berdesing. Kamal akan terhumban lagi ke dalam 7 lapisan tanah. Ya Allah, sakitnya, sakit. Tolong aku ya Allah, aku taubat, ampunkan aku banyak dosa ya Allah, aku mohon ampun darimu. Hanya itu ratapan Kamal sambil menangis guys. Setiap kali tuhumban jauh ke dalam tanah, Kamal terasa dah mati dan kemudian dihidupkan semula dekat depan lelaki tu, macam pita rakaman yang diulang-ulang guys. Selepas habis ke semua soalan tu, tiba-tiba je Kamal dah ada dekat dalam sungai. Badan dia lemah, tak bermaya. Dia membiarkan air sungai menghanyutkan badannya yang dipenuhi dengan kesan kelak akibat libasan besi tadi. Kamal sampai dekat 2 cabang anak sungai, satu ke kiri, satu kanan. Segera dia menghanyutkan badan dia, memilih haluan sebelah kanan. Kamal terus dihanyutkan air hinggalah dia tersangkut pada pokok-pokok dekat tepi sungai tu guys. Dia ingat dia dah selamat daripada seksaan kedua-dua lelaki tadi guys. Tapi dalam keadaan yang tak bermaya tu, sekali lagi dia terdengar bunyi besi diseret guys. Kamal menangis ketakutan. Ampunkan aku ya Allah, aku banyak dosa, tolonglah aku ya Allah, bantu aku mohon ya Allah, aku janji aku bertaubat padamu ya Allah. Kamal terus merintih dalam tangisannya. Man rabbuka? Suara lelaki berjubah tu bergema lagi guys. Kamal hanya mampu menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala dia. Lalu besi tu pun dilibas. Kamal terus melolong kesakitan.
pandangannya menjadi gelap gelita. Dan bila dia buka mata, itulah masanya Kamal sedar daripada koma. Sebab itulah masa dia sedar tu, dia terus menangis guys. Kamal jadi trauma. Setiap malam masa dia nak tidur, seolah-olah masih terasa pertanyaan kedua-dua lelaki berjubah putih tu guys. Si Mus yang dengar kisah Kamal ni pun menangis sama. Tempoh Kamal hidup semula tak lama guys, hanya 3 tahun je. Selama tempoh tu, dia tidak pernah mensia-siakan hidupnya. Setiap masa diisi dengan amal ibadah guys. Aku takut kalau aku mati lagi, amal ibadah aku tak cukup untuk tolong aku dekat sana, kata Kamal. Selepas 3 tahun, Kamal akhirnya meninggal dunia guys. Dia meninggal dalam tidur selepas menunaikan solat malam ketika menunggu waktu subuh. Oi, meremang bulu roma aku Sekembalinya Kamal dari alam kubur, banyak mengisafkan si Mus ni. Mus sendiri pun dah berubah guys. Tinggalkan semua perkara yang sia-sia dia lakukan selama ni. Sehingga kini, kisah Kamal lah yang jadi benteng daripada dia terjerumus daripada benda-benda yang tak elok guys. Betul lah kata orang, siksaan kubur tu bukan rekaan. Kedatangan Munkar dan Nakir tu benar. Dan pukulan rantainya yang membenamkan kita hingga ke 7 lapisan tu sesuatu yang benar guys. Mus bersyukur sebab Kamal dihidupkan semula. Kalau tak, mungkin dia dengan kawan-kawan yang lain akan jauh lebih tersasar mengikut hati muda waktu tu. Alright guys, apa pendapat korang tentang kisah ni? Sila komen di bawah. Aku mengingatkan kepada diri aku sendiri dan korang-korang yang dah dengar kisah ni, sesungguhnya siksaan kubur tu benar guys. Seram aku baca kisah ni. Okay guys, sampai sini video untuk hari ni. Jangan lupa subscribe guys. Kita jumpa lagi di video akan datang. Adios.